Kepada saudara yang baru saja bersama kami di TV1, anda sedang mengikuti siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam yang dianjurkan bersama oleh Kementerian Sumber Manusia, Institut Integriti Malaysia dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM sempena dengan sambutan Hari Pekerja tahun 2012. Untuk makluman kita bersama, tema sambutan Hari Pekerja pada tahun ini ialah Pekerja Berinovatif, Penggerak Transformasi. Jadi tajuk yang kita bincang pada malam ini ada kaitan dengan tema yang digariskan, yang diberikan ialah Rahsia Tujuh Pintu. Dan kepada saudara yang ingin berkongsi pandangan saudara, boleh layari ataupun tagging Facebook Forum Perdana Ehwal Islam untuk berkongsi dengan panelis pada malam ini. Dan kepada saudara yang hadir dalam auditorium Kompleks D Putrajaya ini, boleh juga mengemukakan pandangan kerana saya akan buka ruang ini. Ramai yang hadir pada malam ini, majoritinya terdiri daripada warga Kementerian Sumber Manusia, daripada Institut Integriti Malaysia dan juga penduduk-penduduk di sekitar Putrajaya. Kebanyakannya adalah pekerja kerajaan. Jadi kalau dah bersedia dengan soalan, elok kita bersama dengan penyoal pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ahmad Sanusi daripada Kementerian Sumber Manusia ingin bertanya satu soalan kepada ahli panel. Kalau kita lihat pada masa ini, ramai peniaga-peniaga atau segelintir peniaga yang cuba menjual produk-produk mereka dengan menunjukkan kehebatannya, khasiatnya dengan begitu hebat sekali ya. Jadi contohnya kalau makan ubat ni terus jadi pandai. Jadi saya minta ahli panel, apa pandangan ahli panel? Adakah ini salah satu bentuk penipuan dan apakah kesan daripada pendapatan mereka kepada peniaga-peniaga ni? Cik Sanusi pernah makan ubat jadi pandai kah? Wah. Ini apa yang telah diwawarkan, dielankan. Atau Cik Sanusi jadi ejen jual ubat tu? Tak adalah ya. Okey, terima kasih. Saya faham soalan itu. Macam mana ini Ustaz? Soalan ni sangat baik. Dia kata setengah-setengah mereka ni mengambil peluang untuk bekerja berniaga. Adakah ini dikira sebagai satu bentuk penipuan sebagaimana yang disebut oleh penyoal tadi, Ustaz? Terima kasih pengurusi dan penonton yang bertanya tadi. Sebagai seorang peniaga, memanglah mereka akan mencari usaha untuk mempengaruhi segala produk dia dalam bidang sales, how to market. Maknanya bagaimana mereka memasarkan produk mereka. Memang itu merupakan satu keperluan. Tetapi kerana kita dalam Islam ni kita ada etika dia sendiri. Integriti yang kita kena jaga. Dalam konteks sebagai seorang peniaga, kita mesti berlandaskan kepada etika yang ada dalam Islam itu. Sebagai seorang peniaga, kita mengharapkan bahawa sepatutnya tidak ada apa-apa unsur penipuan. Kita mesti berdasarkan kepada kajian yang sebenar. Kalau produk kita itu, dan kita macam fenomena yang disebutkan oleh saudara kita tadi, kadang-kadang satu produk itu 1001 macam penyakit boleh diselesaikan tanpa ada kajian yang sewajarnya. Maka kita pun percaya. Dalam konteks ini saya nak sebutkan tadi tentang perniagaan. Perlu kita jelas apabila kerana dia bertanya dari sumber pendapatan tu. Kalau ada unsur penipuan ataupun bercampur aduk perkara yang haram dalam perniagaan yang kita jalankan, maka ia akan menjadi sumber rezeki yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlukan rezeki yang halal dan rezeki yang barakah tadi. Maka kena tinggalkan unsur-unsur penipuan. Biar berdasarkan kepada fakta yang sebenar. Itu sepatutnya lah. Sebab itu saya ingin mengajak para penonton merenung firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Sadaqallahul azim. Maksud dia ialah, wahai orang-orang yang beriman, Allah seru kepada kita, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kamu di kalangan kamu ini dengan cara yang batil. Maksudnya Allah tegar,
Allah larang. Jangan lakukan perkara yang batil. Kalau berniaga, biar berniaga dengan sebenar-benarnya. Halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelaskan dalam Islam, Allah dan nyatakan, Rasulullah nyatakan dalam hadisnya, al halalul bayin, halal itu jelas. Wal haramu bayin, dan haram itu juga jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Antara keduanya ada perkara yang syubha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan jelas perkara yang halalnya, perkara yang haramnya, dan ada yang syubha. Jangan pilih yang haram dan jangan pilih yang syubha itu. Buat yang halal sahaja. Kemudian bila disebut di situ di akhir ayat itu Allah nyatakan illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, iaitu melainkan melalui urus niaga. Perniagaan yang kita lakukan itu yang rada meradai antara satu sama lain. Perlu jelas, sebab itu dalam Islam muamalah perniagaan itu ada etika-etika yang tertentu. Sebab kalau kita belajar fiqh, mungkin kita belajar bab ibadah saja, tak sampai ke hujung bila belajar bab muamalah, musyarakah, al-bai' dan sebagainya. Itu ada dalam Islam. Maka hendaklah kita ikut apa yang telah ditentukan dalam Islam itu, insya-Allah. Rezeki kita tadi untuk dunia dan juga akhirat nanti yang kekal abadi, itu baru dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang lagi hebat tu Ustaz, bila ada testimoni tu. Kita kalau tengok pun terus jadi pandai ni, kita pun nak makan juga, nak try juga. Saya nak tanya Prof lah, dari segi perubatannya, adakah isu-isu seperti ini memang benar dari segi ilmu perubatan, Prof? Sebenarnya saya nak sebutkan di sini Ustaz, pada para penonton semua. Untuk kita mengeluarkan satu jenis obat dalam perubatan moden mengambil masa 5 tahun. Testimoni tak kira. Yang pertama, kita ambil obat ni, kita buat satu makan obat betul, satu makan obat yang kanji saja. Diberi kepada binatang dulu, lihat kesan. Lepas tu pergi pada manusia. Lepas manusia pergi pada kumpulan manusia berbagai-bagai negara. So dia ada phase 1, phase 2, phase 3. Lepas dah jelas, baru keluar satu biji tablet. Jadi bayangkan orang yang tidak ada pengetahuan langsung tentang ini dan mereka buat testimoni, pada saya tidak jujur. Dan pengalaman saya Ustaz, banyak juga pesakit-pesakit yang telah pesakit bedah mata yang berhenti pakai ubat doktor mata tapi pakai ubat lain yang iklankan dengan begitu berleluasa sampai merosakkan mata mereka. Sebab itu kita mesti faham psikologi Kalau sesuatu produk terlampau diiklan, selalunya kualiti tidak bagus, mereka harus diiklankan. Tetapi kalau yang bagus ni kita tak iklan pun orang dah tahu. Ni mesti jelas. Okey, terima kasih Prof. Saya harap orang di luar sana tak akan serang Prof lepas ni kerana harap bersabar Okey, terima kasih pada penjelasan yang diberi. Harap Cik Sanusi jelas apa yang kedua panel jelaskan tadi. Saya difahamkan penerbit kata ada masa lagi untuk satu lagi soalan. Silakan kalau ada di kalangan penonton yang hadir pada malam ini. Okey, dah bersedia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizalawati binti Maharudin dari bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia. Ramai orang sumber manusia malam ni bagi Chan orang Institut Integriti pula tanya soalan kan. Okey, silakan. Ingin bertanyakan satu soalan kepada ahli panel. Mengapakah pentingnya untuk kita mencari rezeki yang halal serta kesannya ke atas keluarga yang kita bina atas nama rezeki yang halal? Terima kasih. Terima kasih pada Cik Mizalawati daripada Kementerian Sumber Manusia ni. Kalau boleh saya nak kedua-duanya jawab, tapi saya nak minta Prof dulu tentang rezeki yang halal dan kesannya kepada diri kita, kepada orang yang berada di sekeliling kita tu, Prof. Terima kasih. Mungkin saya nak sebut tentang saintifik sedikit Ustaz. Bayangkan untuk kita menjadi seorang manusia, kita ada dia panggil sel dan terdiri daripada protein. So bayangkan kita makan makanan yang tidak halal, katalah kita makan daging Ustaz, masuk dalam perut kita, enzim akan memecahkan kepada unit asid amino yang masuk dalam kita punya darah, membina balik asid amino menjadi protein yang baik semula. Jadi bayangkan kalau kita makan tak halal, maka daging jadi dalam tubuh kita pun tidak halal. So betul lah macam Al-Quran kata, daging yang tidak elok akan dibakar di api neraka. Dan bila tak halal macam ni Ustaz, saya minta maaf kadang-kadang kita sebagai doktor ni Ustaz, kita buat sebaik mungkin dalam pembedahan tu tapi tak menjadi. Dan juga kita perhatikan setengah-setengah keluarga tu, mereka amat malang anak-anak mereka degil,
suami pula buat hal, isteri sakit dan sebagainya. Memang kadang-kadang memang cubaan Allah pada orang yang dikasih. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati dan kadang-kadang ada pesakit tu bila nak buat pembedahan dia amat takut ya. Apa saya kata kat dia ialah kalau kita menjaga urusan akhirat kita, urusan dunia jangan kita risau. Ya, jadi bila kita punya rezeki yang halal, insya-Allah semuanya akan selesai dengan baik. Artinya kalau kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Ada hadis yang menyebut gitu, Prof. Mungkin Ustaz nak tambah sikit lah tentang konsep halal, keberkatan dalam rezeki yang kita bekerja ni. Konsep halal tu perlu diberi penekanan, Ustaz. Okey, terima kasih pengurusi dan yang bertanya tadi. Bila kita sebut tentang halal, perlu difahami iaitu sumbernya hendaklah halal. Tidak ada perkara-perkara unsur haram yang dimasukkan dalam soal rezeki itu, daripada sumber mana dan cara bagaimana kita mendapatkannya. Dan perlu juga ambil perhatian bahawa seperti yang Prof juga sebut tadi, itu secara saintifik pun dilihat dari sudut konteks itu. Dan Rasulullah pun sebut, bila sebut tentang perkara yang haram ini yang kita ambil, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka neraka adalah utama untuknya. Maknanya Rasulullah, Allah telah tentukan dalam Islam itu ada falsafah dalam konteks halal itu. Maka ditunjukkan lagi dalam konteks sains tadi, maka apa lagi yang kita nak ragukan dalam konteks itu? Tinggalkan yang haram itu, ambil yang halal. Dan dalam konteks keluarga saya nak tekankan itu, memang ia mempengaruhi. Apa yang kita bawa balik ke rumah, biarlah suatu rezeki yang halal, kerana ia berkaitan dengan pembesaran anak kita, pembentukan jiwa mereka, pribadi mereka. Ini yang akan menentukan. Sebab itu pastikan rezeki yang kita bawa balik itu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa pada Allah, insya-Allah keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Konsep halal itu sebenarnya kita kena faham, Prof, Ustaz ya. Kadang-kadang kita bercakap tentang soal halal ini apabila kalau makanan itu bercampur dengan najis, campur dengan babinya, campur dengan araknya, alkohol dan sebagainya itu, maka kita rasa tak boleh, ini haram. Tetapi dalam konteks kita bekerja, wang sumber rezeki yang kita perolehi itu, kadang-kadang kalau kita sehari bekerja 8 jam, kita pergi ke pejabat Facebook, chatting, dah kurang 1 jam, pergi minum di kafeteria roti canai dengan teh tarik dekat 2 jam, dah kurang banyak masa. Adakah itu dikira sebagai perkara yang mengharamkan sumber rezeki kita? Betul. Pasal apa? Kadang-kadang kita perhatikan ya, macam Facebook, saya nak sebutlah pasal saya pun memang ada Facebook ya, pasal kadang-kadang kita mesti gunakan dia panggil jihad IT, di mana kita menggunakan Facebook sebagai suatu sistem di mana dalam typing yang sedikit kita berikan ayat-ayat dakwah dan menyuruh pada yang baik, dia jadi baik kan. Jadi kalau sumber yang kita kata tadi tu, contohnya ya, seorang konteks hospital ya, jururawat, sepatutnya mereka menjaga pesakit, tetapi mereka sibuk tengah main solitaire dekat komputer. Dan juga kalau pekerja di kaunter dan sebagainya ya, sepatutnya mungkin orang yang menjawab telefon ya, ada komputer dan sebagainya. Kadang-kadang saya perhati macam nak tengok apa dia buat di belakang komputer. Tetapi inilah saya katakan, bila kita punya masa tak dimanfaatkan kepada organisasi yang kita bekerja, maka setiap saat yang kita gunakan tidak kepada benefit kepada organisasi sangat berbahaya. Dan juga satu lagi Ustaz nak sebut ya, yang kadang saya rasa budaya, kadang kita gunakan telefon untuk peribadi. Kita ada handphone, kalau ada peribadi jangan sekali guna pun pejabat. Tapi ini budaya yang masih berlaku di mana-mana ya. Terima kasih pada Prof. Saya cuma nak batu api je Prof. Pasal ramai yang datang ni kan, tengok ramai yang pekerja yang muda-muda ni kan. Muda ke tua ke, kalau dah silap tu silaplah juga. Terima kasih pada yang bertanya tadi. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita. Kita akan berhenti rehat sekali lagi, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.